perniagaan bersaiz kecil, okey, bersaiz kecil, kelebihannya. Okey, ini yang atas ni cikgu dah kongsikan. Okey, supaya anda tak lupa, jumlah jualan tahunannya 300,000 untuk penghilangan hingga 15 juta. Pekerja tetap dia 5 hingga 75 orang. Okey, itu untuk pekerja tetap bersaiz kecil untuk penghilangan. Manakala untuk perkhidmatan 300,000 hingga kurang daripada 3 juta sahaja jumlah tahunan dia, dan pekerja tetap dia ialah 5 hingga 30 orang. Okey, baik, kita tengok dulu apakah kelebihan syarikat perniagaan bersaiz kecil ini. Okey, untuk perniagaan bersaiz kecil, kelebihan yang pertama, kos overheadnya lebih rendah sebab dia kecil, dia kos pengeluaran dia pun kecil, jadi kos overhead dia lebih rendah berbanding sederhana dan besar. Okey, yang kedua, dia cepat dapat menyelesaikan masalah dan rungutan pelanggan sebab direct terus kepada pemilik. Dia kecil sahaja, tak ada lapisan yang terlalu banyak. Okey, yang ketiga, dia fleksibel. Yang keempat, kos upah lebih rendah. Okey, sebab pekerja dia tak ramai, lepas tu tak perlu kelulusan yang terlalu tinggi, okey, kemahiran yang terlalu hebat, tak ada. Okey, tetapi di sebalik kelebihan ada kekurangan perniagaan bersaiz kecil ni kerana kos pengeluaran dia tinggi pula sebab walaupun sebab dia sikit, okey, kos overhead yang rendah, kos pengeluaran dia tinggi sebab dikeluarkan dalam kuantiti yang sikit, dia tak ada ekonomi bidangan. Jadi kos pengeluaran dia tinggi lah. Okey, dan dia kurang berdaya saing. Dia kekurangan sumber kewangan sebab saiz kecil, okey, terhad lah. Okey, dan sukar mendapat pekerja yang mahir dan berpengalaman sebab upah dia rendah. Pekerja yang mahir dan berpengalaman ni kebiasaannya tak suka syarikat yang memberi upah yang rendah. Dia akan demand lah gaji dia nak lebih sebab dia lebih berpengalaman. Okey, boleh Okey, seterusnya kita lihat cabaran. Apakah cabaran yang dihadapi oleh perniagaan bersaiz kecil ini? Okey, yang pertama dah tentulah berlakunya cabaran terhadap masalah aliran tunai. Sebab kebiasaannya syarikat kecil ni dia bagi hutang, customer dia banyaknya hutang, buka buku 555. Jadi masalah aliran tunai berlaku lah sebab barang habis tapi duit tak dapat lagi sebab barang dibeli secara hutang, kredit kan. Okey, yang kedua, bebanan tugas, bebanan kerja. Okey, oleh kerana dia syarikat kecil, dia tidak wujud pengkhususan. Dia kena buat semua. Dia tak ada dialah kewangan, dialah pentadbiran, dialah pengeluaran, bebanan kerja dia semua kepada pemilik tersebut sebab dia kecil, dia tak ada pengkhususan lagi. Okey, yang ketiga, kos overhead yang tinggi, okey, kerana terpaksa menampung pengeluaran tadi. Okey, yang keempat, cabaran dia bagaimana nak memotivasikan pekerja. Upah rendah, syarikat kecil tak dapat nak bagi faedah dan allowance yang tinggi-tinggi macam syarikat besar. Bagaimana dia nak memotivasikan pekerja untuk melaksanakan kerja dalam syarikat yang bersaiz kecil ini. Okey, yang kelima, bagaimana nak mengekalkan pelanggan lama dan nak dapatkan pelanggan baru. Sama ada dia nak fikir bahagian marketing. Kalau nak buat marketing yang hebat-hebat pula melibatkan duit pula dia mengalami masalah aliran tunai pula. Jadi semua itu merupakan cabaran kepada perniagaan bersaiz kecil. Dia kena cari solution yang terbaik untuk perniagaannya. Okey, yang kedua. Okey, selesai kecil. Sekarang kita tengok yang kedua, perniagaan bersaiz sederhana seperti mana yang kita sudah maklum. Untuk penghilangan, okey, 15 juta hingga kurang daripada 50 juta jumlah jualan tahunan dia. Pekerja tetap dia 75 orang hingga 200 orang. Okey, manakala bahagian perkhidmatan pula 3 juta hingga kurang daripada 20 juta. Okey, pekerjanya pula ialah 30 hingga 75 orang pekerja tetap. Itu untuk sederhana. Okey, kita tengok apakah kelebihan perniagaan bersaiz sederhana ni. Okey, yang pertama, dia mudah ditubuhkan. Okey, dia ada semangat berpasukan yang tinggi sebab dah ramailah 75 hingga 200 orang tadi tu. Okey, dia fleksibel juga dan dia ada pelaporan syarikat dirahsiakan. Okey, masih tertutuplah dalam kalangan syarikat itu sahaja. Okey, namun begitu kekurangan dia, sukar menyediakan latihan untuk pembangunan kepada sumber manusianya. Okey, dan sukar memajukan kerjaya. Okey, serta wujud jurang hubungan di antara pemilik dengan pekerja bawahan. Okey, sebab dah ramai orang lah, dah start dah ramai orang, tak boleh direct terus. Okey, baik, seterusnya kita tengok apakah cabaran perniagaan bersaiz sederhana ini. Okey, yang pertama, bagaimana dia nak meningkatkan hasil dia. Okey, income dia, macam mana dia nak meningkatkan hasilnya. Okey, yang kedua, cabaran dia untuk pengambilan pekerja, nak pilih pekerja yang benar-benar berkualiti dan dapat memberikan sumbangan terbaik kepada syarikat. Okey, yang ketiga, takluk pada undang-undang dan peraturan kerajaan. Okey, jadi itu cabaran yang perlu dihadapi oleh perniagaan bersaiz sederhana. Okey, yang terakhir kita lihat perniagaan bersaiz besar.
Okey, bersaiz besar. Okey, jumlah jualan tahunan dia 50 juta ke atas untuk penghilangan. Pekerja tetap dia 200 orang ke atas. Manakala untuk perkhidmatan 20 juta ke atas dan pekerja tetap dia ialah 75 orang ke atas. Okey, itu untuk perniagaan bersaiz besar. Okey, apakah kelebihan perniagaan bersaiz besar ni? Okey, kelebihan perniagaan bersaiz besar ni, pertama dah tentulah dia dapat menikmati ekonomi bidangan sebab dia mengeluarkan banyak pengeluaran dalam kuantiti yang banyak. Okey, dan dia dapat menguasai pasaran sebab dapat keluarkan barang banyak, dapat pergi meluaskan pasaran dia. Okey, dan dia juga wujud pengkhususan. Tak adalah semuanya perlu dia tanggung sendiri. Okey, namun begitu kekurangan dia komunikasi kurang berkesan sebab terlalu banyak lapis. Okey, dan berlaku birokrasi. Okey, kalau birokrasi lah sebab dah semakin ramai kan. Okey, dan seterusnya ada risiko kerugian lebih besar sebab dia menghasilkan barang dengan banyak. Jadi kalau rugi pun banyak lah. Okey, itu untuk perniagaan bersaiz besar. Okey, apakah cabaran yang perlu dihadapi oleh perniagaan bersaiz besar ini? Okey, pertama ketidakpastian pasaran. Okey, yang kedua pengambilan pekerja, sama macam sederhana tadilah. Okey, dan dia pula nombor 3, dia perlu fikir bagaimanakah nak meningkatkan keuntungan tahunan. Dan keempat, sama macam yang sederhana tadi, tertakluk pada undang-undang dan perundangan peraturan kerajaan. Dia kena follow lah gaji minimum ke, apa syarat-syaratnya ke, kena follow lah. Itu cabaran yang perlu dihadapi oleh syarikat bersaiz besar. Okey, sekarang sampailah kepada segmen pengukuhan. Okey, sampailah masa